Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar, murid-murid tahun 2. Hari ini teacher akan ajar kemahiran saintifik. Ada 2 kita akan belajar hari ini. Tapi sebelum tu, anak-anak pastikan kamu sudah bersedia dengan buku teks sains tahun 2, buku aktiviti sains serta alat tulis. Dan jangan lupa baca doa belajar supaya Allah pemudahkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kamu belajar, insya-Allah kamu akan faham. Okey? Okey, dah bersedia ke? Okey, hari ini kita akan belajar 2 kemahiran saintifik. Iaitu pertama mengelas, dan kedua mengukur dan menggunakan nombor. Okey, teacher rasa mungkin ada sebilangan daripada kamu dah faham, sebab kita tahun 1 dulu ada kita belajar sikit-sikit tentang ini. Tapi untuk tahun 2 ni kita belajar lebih lanjut lah. Apa itu mengelas, apa itu mengukur dan menggunakan nombor. Alright, apa itu mengelas? Kalau untuk mendapatkan kefahaman yang lebih detail, lebih dalam, kamu boleh buat revision atau baca dulu dalam buku teks sains tahun 2 ni, muka surat 5, muka surat 6, muka surat 7. Okey. Okey, kita simpulkan begini. Mengelas tu bagaimana? Kita mengelas dengan cara mengasingkan dan mengumpul ciri-ciri sepunya dan berbeza. Yang kita perhatikan, apa maksud ciri-ciri sepunya tu? Ciri-ciri sepunya tu maksudnya ciri-ciri yang sama. Teacher ada bagi contoh ni, contoh anggota badan. Kita boleh kelaskan ayam dengan itik dalam kelas yang sama. Apa ciri-ciri sepunya ayam dan itik? Ya, ayam dan itik kedua-duanya mempunyai sepasang kaki. Maksudnya 2 kaki dia. Jadi ciri-ciri sepunya adalah bilangan kaki. Okey, kalau berbeza macam mana? Okey, kita nak kelaskan berbeza. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 5. Awak boleh merujuk ya. Dia kata itik mempunyai kepak dan berkaki 2. Harimau tidak mempunyai kepak dan berkaki 4. Nampak tak? Kedua-duanya mempunyai ciri yang berbeza. Maksudnya kita kena kelaskan dalam kelompok yang berbeza. Alright? Sekejap ya. Allahu Akbar. Okey, teacher nak kamu semua buka buku teks muka surat 7. Kita tengok bagaimana cara kita nak mengelaskan haiwan-haiwan yang diberikan. Haiwan-haiwan yang diberikan ada kat sini: itik, kambing, penguin, harimau, helang dan tenung. Pertama sekali, kita kena perhatikan ciri-ciri sepunya. Apa ciri-ciri sepunya? Teacher cakap tadi, ciri-ciri yang sama. Kemudian baru kita tengok ciri-ciri yang berbeza tu. Ciri yang sepunya kat sini, dia dah bagi contoh lah, iaitu berkepak. Dan berbeza daripada berkepak tu tidak berkepak. Okey, kita tengok yang berkepak daripada 6 haiwan tu dia bagi tadi. Kita boleh kita memastikan ada dalam 6 haiwan yang diberikan, ada 3 yang mempunyai kepak, iaitu itik, penguin, helang. Maksudnya itik, penguin dengan helang mempunyai ciri-ciri yang sepunya. Ketiga-tiganya ada kepak. Kemudian kambing, tenuk, harimau dicirikan tidak berkepak. Maksudnya ciri yang sepunyanya tidak berkepak. Okey, faham ke setakat ni? Kamu faham ke? Alright. Kemudian teacher tak nak kita teacher faham kamu ni kita boleh lama sangat tajuk ni. Sebab tajuk ni simple saja.
Masing-masing kita buka buku aktiviti. Teacher nak ajar macam mana kita nak mengelas dalam buku aktiviti kita. Kita nak jawab latihan mengelas di dalam buku aktiviti. Okey, semua tolong buka buku aktiviti sains kamu ni. Yang ni. Okey. Buka halaman 4. Mengenal pasti ciri-ciri alat muzik. Dekat situ dia kata arahan dia, pilih dan gariskan cara alat muzik ini dimainkan. Okey, teacher pun dah sediakan lah lebih kurang lah gambar yang ada pada slide teacher dengan dalam buku kamu. Pertama, drum. Okey, arahan dia pilih dan gariskan. Pastikan kamu ada pembaris dan ada pensel bersama-sama kamu. Teacher nak buat garis. Bagaimana cara alat muzik ni dimainkan? Okey, drum. Tiup atau pukul. Okey, again. Drum, tiup, tiup atau pukul. Mana? Cari jawapan dia. Tiup atau pukul. Dah dapat jawapan? Okey. Gariskan jawapannya di dalam buku aktiviti kamu lah. Alright. Seterusnya, rebana. Bagaimana cara kita mainkan alat muzik rebana ni? Tiup atau pukul? Gariskan. Teacher ulang. Rebana. Tiup atau pukul? Dapat? Okay, next. Harmonika. Harmonika. Tiup atau pukul? Again. Harmonika. Tiup atau pukul? Dapat jawapannya? Okey. Trompet. Bagaimana kita main trompet ni? Tiup atau pukul? Trompet. Tiup atau pukul? Alright. Dapat? Okay, next. Seruling. Tiup atau pukul? Again. Seruling. Tiup atau pukul? Gariskan jawapannya. Last sekali. Bongo. Kita tiup atau pukul? Bongo. Tiup atau pukul? Dapat? Alright. Dah dapat jawapannya? Kita teruskan dengan latihan kedua. Okey. Daripada yang kita buat tadi, kita kena kelaskan. Ni baru kita kelaskan. Bagaimana kita kelaskan tadi? Macam mana? Kita perhatikan ciri-ciri sepunya. Teacher dah tulis dah. Sikit untuk awak. Kumpulan A, tiup. Kumpulan B, pukul. Okey, teacher nak awak senaraikan dalam buku awak ni. Dalam buku aktiviti halaman 4. Ada 6 alat muzik yang manakah kita mainkan secara tiup. Okey, kamu dah garis tadi kan? Yang mana kamu gariskan tiup, senaraikan di bawah kumpulan A. Manakala kumpulan B untuk alat muzik yang dimainkan secara pukul. Soalan 1 tadi, yang mana alat muzik yang kamu garis pukul? Teacher nak kamu senaraikan nama alat muzik tu di dalam kumpulan B. Okey? Dapat? Right, sorry. Ter-advance pula. Okay, alright.
Okey. Kemahiran saintifik yang kedua kita akan belajar hari ini ialah mengukur dan menggunakan nombor. Pertamanya, teacher nak semua orang rujuk buku teks sains tahun 2, muka surat 8. Okey. Kita baca sama-sama ya. Mengukur dan menggunakan nombor. Berat saya 24 kilogram. Bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Walaupun umur kita sama, tetapi berat kita berbeza. Okey, kat situ dalam dialog ni dia ada sebut nombor, betul tak? Ada nombor 24, ada nombor 35 dan ada unit yang digunakan iaitu kilogram dan juga ada alat pengukur yang digunakan iaitu alat penimbang. Ada 3 poin penting dalam dialog ni. Okey, teacher ulang. Pertama ada nombor disebut tadi iaitu 25 dan 35. Kemudian ada unit piawai diguna kilogram dan ketiga alat pengukur iaitu alat penimbang. Ini penting 3 ciri ni dalam kita menggunakan kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Apa itu mengukur dan menggunakan nombor? Okey, pertama kita membuat pemerhatian secara kuantitatif. Kalau kita sebut kuantitatif, kuantitif. Selalunya kuantiti ni melibatkan nombor. Yang tadilah kita sebut 24 kilogram, 35 kilogram. 24, 35 tu adalah pemerhatian secara kuantitatif. Okey, faham? Yang kedua, menyatakan ukuran dalam bentuk nombor mengikut unit piawai yang sesuai. Dia sebut bentuk nombor tadi 24. Apa unit piawai yang sesuai? Kilogram. Jadi 24 kilogram, yang student yang perempuan tu beratnya 24 kilogram, manakala pelajar lelaki tu beratnya 35 kilogram. Maksudnya dia menyatakan ukuran dalam bentuk nombor mengikut unit piawai yang sesuai. Alright. Okey, kita berbalik kepada buku aktiviti muka surat 5. Alright. Kita baca ya. Kita buat sama-sama. Teacher faham kalau tak ada penerangan ni dia a little bit confusing lah kan. Pening sikit. Okey, sama-sama. Yang manakah lebih banyak? Balang A, balang B. Teacher permudahkan ya ayatnya menjadi gambar rajah. Dia kata balang A boleh diisi penuh dengan 2 cawan air. Teacher letak 2 cawan air kat situ. Balang B pula boleh diisi dengan 4 cawan air. Teacher dah buat 4. Daripada kat sini, daripada yang teacher buat ni, balang A ada 2 cawan, balang B ada 4 cawan. Kamu boleh dah tentukan dah yang mana boleh mengisi air lebih banyak. Soalan nombor 1 dia tanya. Balang, tempat kosong. Balang A ke balang B? Boleh mengisi air dengan lebih banyak berbanding dengan balang mana? Okey, dapat? Again. Balang yang mana? Awak tulislah A ke B. Boleh mengisi air lebih banyak berbanding dengan balang yang mana? Dapat? Kalau kita tengoklah teacher bagi jawapan bocor lah. Balang B boleh mengisi air dengan lebih banyak berbanding dengan balang A. Ayat ni bila ada perkataan lebih
banyak berbanding. Ada kata berbanding menunjukkan ayat ni adalah ayat pemerhatian. Ini pemerhatian lah. Okay, kita buat tadi pemerhatian dalam bentuk kuantitatif. Kuantiti dia itulah 2 cawan, 4 cawan. Itu adalah pemerhatian kuantitatif. Okey. Kita jawab pula soalan 2. Masih lagi dalam buku aktiviti halaman 5 ya. Teacher, kamu boleh ya pause video ni kalau rasa penat sangat dengan teacher membebel ni. Kamu boleh pause kejap video ni dan kamu boleh pergi minum air ke, nak asap pensel ke, right? Nak makan sikit. Okey, tak ada masalah. Boleh. Awak duduk kat rumah kan. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 2. Teacher buat gambar raja je lah ya. Kita baca sama-sama. Air daripada balang A, yang tadi A tu yang ada 2 cawan air tu, dipindahkan ke dalam bikar C. Oh, teacher tak label pula ya. Okey, tak apa. Untuk menyukat isi padu. Kemudian air daripada balang B dituang ke dalam bikar D. Lakarkan paras air pada bikar D. Okey, awak tengok ya. Teacher nak awak cuba kira. Kita tengok paras air dalam bikar C ada berapa? Berapa senggat dia? Cuba kita kira. Senggat dia yang garis-garis-garis tu kita tengok. 1, 2, 3, 4. Maksudnya pada aras 4 dia lorikkan 2 cawan air bersamaan dengan 4 laras level tu aras air. Again, dia cakap 2 cawan air tadi kita masuk dalam bikar C, dia naik sampai level 4. Jadi kalau 4 cawan air, berapa level mana dia naik? Sampai mana dia naik? Maksudnya kalau balang A tadi ada 2 cawan, kita masuk dalam bikar C, dia naik sampai level 4. Kalau daripada balang B tadi ada 4 cawan air, kita masuk dalam bikar D, berapa level air dia naik? Berapa? Kamu kira. Kamu kira. Kemudian gariskan, lepas tu warnakan. Faham? Berapa? Kalau 2 cawan, naik 4 level. Kalau 4 cawan, berapa level? 8. Ya, betul, 8. Alright, kita teruskan latihan kita muka surat 6. Halaman 6, buku aktiviti. Pastikan kamu kena ada buku, ada pembaris. Kalau tak ada pembaris, pergi ambil dulu pembaris. Memang kena, sebab teacher dah tulis kat situ. Sila sediakan pembaris untuk tugasan ini. Sebab kita belajar mengukur dan menggunakan nombor. Memang kena ada pembaris. Alright. Apa-apa ukuran, teacher bagi tahu ya, kita mesti mula hujung kita ni mesti mula dengan kosong. Tengok sengkat ni. Okey. Tengok soalan nombor 1 Kita tengok nombor 1. Panjang buku teks yang diukur menggunakan pembaris ialah berapa? Awak tengok. Garisan hujung buku tu berapa? Tengok berapa cm. Berapa? Kita guna cm ya, itu adalah unit piawai. Sentimeter, cm. Berapa? Tengok kat situ. Berapa? Ya, betul. 25. Ya, betul. 25. Okey. Okey, boleh teruskan. Soalan 2. Okey, soalan 2. Dengan menggunakan pembaris untuk mengukur, gunakan pembaris untuk mengukur garisan AB di bawah. Dekat buku awak tu ada garisan AB kan? Muka surat 6 tu ada AB. Ambil pembaris, pastikan A tu duduk dekat kosong, garisan kosong ni, Nampak garisan kosong? A tu duduk kat situ.
Kemudian tengok, awak pun garis. Garis, tengok macam ni. Ukur, okey. Sampai B tu berapa? Kamu dapat berapa? Dapat berapa? Bila dah dapat, awak tulis. Panjang garisan AB ialah berapa cm awak dapat? Teacher dapat 6 cm. Ada siapa-siapa yang dapat sama dengan teacher? Kat tangan. Bagus. Alright. Okay. Kemudian soalan 3. Dah nak habis dah ni. Gunakan pembaris untuk membuat garisan 10 cm di dalam kotak. Dalam kotak tu awak kena buat satu garis yang berukuran 10 cm. Macam mana kita tengok ukuran cm? Awak tengok pembaris awak. Tengok daripada kosong ni. Kemudian tengok yang 10. Kosong 10. Kosong 10. Ambil mata pensel awak ni, letak dekat kosong, garis sampai 10, angkat. Itulah garisan yang berukuran 10 cm. Faham tak? Okey, teacher ulang. Ambil pembaris awak, letak dekat kotak dalam buku awak ni. Soalan 3 tu ada kotak kan? Letak kat sini. Letak kat sini. Letak. Kemudian awak tengok kosong, tengok 10. Tengok kosong, tengok 10. Ambil pensel awak, letak dekat betul-betul kosong, garis sampai 10, angkat. Maka dapatlah 10 cm. Okey, untuk hari ni tamatlah sudah untuk hari ni. Alright, apa-apa teacher harapkan semua sekali faham. Kalau tak faham boleh rujuk orang lagi. Tahulah, kalau untuk anak murid teacher boleh PM teacher untuk mendapat kefahaman lebih lah. InsyaAllah teacher rasa soalan ni kalau awak dengar betul-betul video ni, awak dapat jawapan. Ada jawapan bocor teacher bagi kan. Okey, sehingga kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat belajar dan good luck.